ini yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan ke atas usul menjunjung kasih titah ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang menyentuh dan melibatkan bidang kuasa Kementerian Pengangkutan di Dewan ini. Saya memohon untuk memulakan penggolongan Kementerian Pengangkutan dengan merakamkan rasa duka cita di atas insiden kehilangan pesawat MAS MH370 di Dewan Yang Mulia ini, walaupun saya menyedari bahawa hampir kesemua maklumat yang bakal saya nyatakan, termasuk segala usaha pencarian yang sedang dijalankan, telah diketahui oleh ahli yang berhormat sekalian. Izinkan saya merekodkan di dalam penyata rasmi di Dewan Yang Mulia ini kerana kejadian ini merupakan insiden yang amat kompleks dan tidak pernah berlaku dengan izin unprecedented dalam sejarah penerbangan di dunia. Oleh yang demikian, saya mulakan dengan membentangkan kronologi insiden kehilangan pesawat MAS MH370. Tuan Yang Ditua, pada pagi Sabtu 8 Mac 2014, negara dikejutkan dengan insiden kehilangan pesawat MAS MH370 yang berlepas dari KLIA pada jam 12.41 pagi dan dijadualkan tiba di Beijing pada 6.20 pagi. Pada jam 1.19 pagi apabila menghampiri IGARI, iaitu Kuala Lumpur Flights Information Region KLFIR Malaysia, Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur KLATCC telah menyerahkan kawalan dan pemantauan pesawat tersebut kepada Pusat Kawalan Trafik Udara Ho Chi Minh HCM ATCC Vietnam. Sepanjang penerbangan pesawat MH370 di dalam KLFIR, pesawat tersebut telah dapat dilihat di paparan radar KLATCC sehinggalah ia memasuki Flight Information Region HCM FIR Ruang Udara Vietnam. Namun begitu, pada jam 1.21 pagi, radar label pesawat MH370 telah hilang daripada paparan radar. Pada jam 1.38 pagi, pihak KLATCC telah menerima panggilan daripada HCM ATCC, iaitu Kawalan Trafik Udara Ho Chi Minh, yang memaklumkan bahawa mereka tidak menerima sebarang komunikasi dari pesawat MH370. Susulan itu, KLATCC telah membuat penilaian situasi semasa di mana penyelia KLATCC telah menjalankan Standard Operating Procedure SOP yang telah ditetapkan. Setelah semua percubaan untuk mengesan dan menjejaki pesawat tersebut menemui jalan buntu, maka mengikut peraturan penerbangan antarabangsa dan selaras dengan International Aeronautical and Maritime Search and Rescue IAMSAR ICAO Dokumen 9731 dan ICAO Dokumen 4444, Air Traffic Management dan Manual Air Traffic Services, Pusat Penyelarasan Mencari dan Menyelamat Rescue Coordination Center dengan izin SAR telah diaktifkan pada jam 5.30 pagi. Sehubungan itu, pihak MAS telah mengeluarkan makluman awal mengenai kemungkinan kehilangan pesawat MH370 pada jam 7.40 pagi. Setelah berpuas hati dengan semua maklumat yang diperoleh tentang kehilangan MH370, pihak MAS telah memaklumkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenainya. Justru pengumuman rasmi tentang kehilangan MH370 telah dibuat pada umum pada jam 11.30 pagi sebagai pengesahan kepada pelbagai persoalan yang wujud ketika itu. Sebaik pengumuman rasmi dikeluarkan pada 8 Mac 2014, sebuah pasukan kerja teknikal telah ditubuhkan serta-merta bagi menyelaras operasi mencari MH370. Pasukan ini dipengerusikan Ketua Pengarah Penerbangan Awam dengan keanggotaan seramai 11 orang, iaitu Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan, Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri, Setiausaha Majlis Keselamatan Negara, Panglima Angkatan Tentera, Ketua Polis Negara, Panglima Tentera Udara, Panglima Tentera Laut, Ketua Pengarah Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM, Pengarah Urusan MAS dan Pengarah Urusan Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB serta Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM.
Pasukan kerja teknikal dipecah kepada 3 kumpulan, iaitu pasukan diplomatik diketuai oleh Kementerian Luar, pasukan penempatan aset dan logistik yang diketuai oleh Angkatan Tentera Malaysia, dan pasukan kumpulan teknikal yang mengekalkan kawalan keseluruhan operasi diketuai oleh DCA. Pasukan ini bermesyuarat setiap hari bagi mengumpulkan segala data dan maklumat bagi membantu usaha pencarian, termasuk meneliti sebarang kemungkinan penemuan baru. Pasukan teknikal ini juga bertanggungjawab menyelaras segala gerak kerja dan apa jua arahan. Segala perkembangan dan hasil penemuan terbaru dimaklumkan melalui kenyataan rasmi dan sidang media yang diadakan setiap hari. Operasi ini masih diteruskan sehingga hari ini yang telah memasuki hari ke-17. Pihak DCA bertanggungjawab sepenuhnya ke atas operasi SAR, sementara MAS bertanggungjawab terhadap kebajikan keluarga penumpang dan anak kapal MH370. Sementara itu, kami sentiasa mengadakan taklimat untuk anggota keluarga penumpang dan anak-anak kapal MH370 di Kuala Lumpur. Taklimat ini adalah untuk memaklumkan perkembangan terkini kepada anggota keluarga serta menjelaskan sebarang kekeliruan. Selain itu, sebuah pasukan tertinggi dari Malaysia telah dihantar ke Beijing untuk memberi taklimat kepada sanak saudara penumpang MH370. Setakat ini sudah 3 taklimat daripada pasukan tertinggi ini yang telah dilakukan. Berhubung kenyataan Yang Berhormat Batu yang menyatakan bahawa pesawat berpatah balik dan kerajaan membiarkan aktiviti SAR dijalankan di Laut Cina Selatan selama seminggu, saya ingin menjelaskan bahawa segala usaha SAR ini adalah mematuhi SOP dan standard piawaian antarabangsa. Kumpulan pakar penyiasat penerbangan terdiri daripada DCA, MAS, Federal Aviation Administration FAA, National Transportation Safety Board dengan izin NTSB, Air Accidents Investigation Branch AAIB. Pihak pakar penyiasat perlu mengkaji dan meneliti segala data dan maklumat termasuk kemungkinan pesawat MH370 berpatah balik. Sementara itu, usaha pencarian ditumpukan di Laut Cina Selatan kerana ia merupakan laluan asal MH370 di mana perhubungan terakhir berlaku. Memandangkan kemungkinan pesawat MH370 berpatah balik, maka kita juga memulakan usaha pencarian di Selat Melaka. Dalam hal ini, kita perlu melaksanakan operasi SAR di kedua-dua perairan kerana keutamaan kita ketika itu adalah untuk mencari pesawat, penumpang dan anak kapal secepat mungkin. Selepas seminggu, kumpulan pakar penyiasat menganalisa segala data dan maklumat. Mereka telah memaklumkan kepada pasukan kerja teknikal bahawa pesawat MH370 berkemungkinan terbang sama ada di utara atau ke selatan sebagaimana yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri semasa sidang akhbarnya pada 15 Mac 2014. Susulan itu, operasi SAR di Laut Cina Selatan dan Selat Melaka dihentikan. Koridor utara merentasi 11 buah negara, bermula dari bahagian utara Thailand hingga ke sepadan Kazakhstan dan Turkmenistan. Manakala koridor selatan merentasi 2 buah negara, iaitu Indonesia dan Australia, bahagian selatan Lautan Hindi. Mengikut maklumat terkini SAR pada 22 Mac 2014, sebanyak 26 negara merangkumi 36 pesawat dan 21 kapal terlibat dalam operasi mencari MH370. Pencarian juga dilakukan dengan menggunakan satelit dari Amerika Syarikat, daripada United Kingdom, daripada Australia, daripada China dan daripada Perancis. Pengurusan dan pengendalian operasi SAR merupakan satu usaha yang amat mencabar, memandangkan skop pencarian yang amat luas di Lautan Hindi dan jauh daripada tanah daratan serta keadaan cuaca yang tidak menentu. Walaupun kerajaan berhadapan dengan aktiviti penyelarasan yang kompleks di kalangan 26 buah negara, pengurusan operasi SAR dapat diselaraskan dengan tersusun dan lancar. Kerjasama yang ditunjukkan oleh negara-negara yang terlibat dalam usaha pencarian MH370
merupakan sesuatu yang tidak pernah berlaku dalam sejarah penerbangan dunia. Tuan Yang Dipertua, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih di atas keprihatinan pemahaman Ahli Yang Berhormat bin Tulu serta ahli-ahli yang berhormat lain yang terus memberi sokongan, malahan menyarankan agar kenyataan-kenyataan berhubung isu kehilangan MH370 tidak dikeluarkan sehingga kesahihan dikenal pasti. Sebagaimana kita maklum, kehilangan MH370 telah menarik perhatian seluruh dunia di mana media antarabangsa memberi liputan berita yang meluas. Pihak media melaporkan pelbagai teori, pelbagai spekulasi, andaian dan pandangan daripada banyak pihak termasuk pakar dalam bidang yang berkaitan. Justru di sini, saya ingin menegaskan bahawa selaku pihak yang bertanggungjawab, segala maklumat dan penemuan terkini hanya dimaklumkan kepada umum setelah mendapat pengesahan dan kolaborasi daripada pihak-pihak yang terlibat. Yang Menteri, adakah yang mau bercadang untuk habiskan kemudian soal jawab? Salam. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Speaker. Saya ucapkan terima kasih atas penjelasan mengenai kronologi lah, ya. Dan sememangnya peristiwa ini memang satu peristiwa yang amat menyedihkan, ya. Seperti mana yang Berhormat Menteri sebut, ianya merupakan pengalaman yang pertama di mana kapal terbang MAS hilang dan hingga ke hari ini tidak dapat dikesan. Saya alu-alukan, ya, segala usaha untuk menemui kapal terbang itu. Tetapi dari sudut kronologi yang dinyatakan tadi, saya ingin persoalkan dari segi apa yang disebut sebagai standard operating procedure lah, ya. Seperti mana yang dalam ucapan saya semasa membahas titah diraja, saya dengan pengalaman dalam bidang SAR, Search and Rescue, saya difahamkan bahawa dalam apa-apa jua operasi SAR, time is of the essence, ya, iaitu waktu itu ataupun masa itu adalah yang terpenting. Lagi lama kita menunggu, lagi lama kita membiarkan keadaan tanpa ada apa-apa tindakan, maka semakin sukar untuk kita nak selamatkan mangsa di dalam sesuatu kemalangan ataupun tragedi, ya. Dengan fakta itu dalam sebagai panduan kita, saya melihat bahawa kalau mengikut kronologi yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri, radar, ya, ataupun MH370 telah hilang daripada dikesan oleh radar pada 1:21 pagi, ya, kalau tak silap saya. Dan pada 1:30 lebih kurang, Ho Chi Minh City telah memberitahu bahawa mereka tidak lagi dapat mengesan MH370 dan tidak menerima kapal terbang itu di dalam ruang udaranya. Tetapi saya lihat bahawa DCA telah hanya memulakan operasi SAR ini hanya pada pukul 5:30 pagi, ya, iaitu sudah 4 jam, dan pihak MAS membuat pengumuman resmi hanya pada pukul 7:40 pagi, iaitu sudah 6 jam, dan pengesahan tentang hilangnya MH370 secara resminya hanya dibuat pada pukul 11:30 pagi, iaitu 10 jam, ya. Tadi Yang Berhormat Menteri telah menyatakan bahawa kita telah bertindak mengikut SOP antarabangsa dalam menangani keadaan, ya. Saya nak minta Yang Berhormat Menteri beritahu, sekiranya ada kapal terbang komersial hilang di radar, berapa lama baru kita nak bertindak dan memaklumkan kepada pihak-pihak yang berkenaan. Di antara, bagi pandangan saya,
yang di antara pihak yang patut diberitahu dengan segera semestinya pihak TUDM yang kita semua tahu mempunyai radar sendiri yang tidak bergantung kepada radar DCA, dan apabila kapal terbang itu telah hilang pada 1:30 pagi, kenapa, ya, ada pula ceramah ni soalan, kenapa tidak Bulan YouTube lah, YouTube ada, masuk YouTube ya. Datuk Speaker, Saya tahu Yang Mat. Saya rasa kita terikat dengan peraturan. Terlalu panjang tak boleh juga, sebab tu mereka bising Yang Mat. ya, betul. Saya rasa isu ni isu yang penting. Tahu. Lalu Tahu. Tapi Saya soalan faham. tak penting. Penting. Soalan tak penting. Oleh Isu kerana penting. Tapi Soalan sebab tu dia saya tak katakan penting. ringkaskan Yang Mat, pasal ramai yang mungkin oleh kerana tanya. itu, bila saya nak tanya soalan tu, saya repeat balik kronologinya. Ya. Tak ada bunga-bunga, straight to the point. Ya, straight to the Kapal point. terbang hilang Ya. pada 1:20. Saya rasa Menteri dah faham tu Yang Mat, ya. Apa SOP-nya? Kenapa tidak dimaklumkan pada TUDM supaya TUDM itu pun on standby? Ya, supaya apabila pada 2:40 pagi dikesan ada kapal terbang yang tak dikenali, maka pada ketika itu di TUDM akan bertindak, ya. Lalu saya harap Yang Berhormat Menteri boleh memberikan penjelasan tentang persoalan timing yang disebutkan oleh Menteri sendiri. Terima kasih. Ya, Yang Mat Menteri. Biar Menteri jawab dulu Yang Mat. Biar Menteri jawab. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini merupakan satu insiden yang unprecedented, di mana kita melihat kepada satu pesawat komersial yang telah menyerahkan kawalan dan pemantauan pesawat tersebut kepada Pusat Kawalan Trafik Udara Ho Chi Minh, HCM ATCC. Ini bermakna bahawa apa jua SOP yang saya senaraikan tadi, International Aeronautical and Maritime Search and Rescue, IAMSAR, ICAO Dokumen 9731 dan ICAO Dokumen 4444, Air Traffic Management dan Manual Air Traffic Services, Pusat Penyelarasan Mencari dan Menyelamat Rescue Coordination Center, RCCSAR, telah pun diaktifkan pada masa yang saya telah nyatakan tadi. Saya tidak mempertikaikan kepakaran Yang Berhormat daripada Shah Alam dalam SAR. Malah dalam hal ini apabila ianya telah pun diserahkan kepada HCM ATCC, kita kena kenal pasti dari segi status kapal terbang tersebut. Malah kalau dalam kes jam hilang pun, kita nak tahu jenama jam yang nak dicari. Ini masuk kepada soalan kedua. Soalan kedua iaitu berhubung kait dengan tindakan TUDM, di mana di bawah primary radarnya, dan ini tidak dikesan oleh pihak civil aviation, di mana primary radar bila kita kaji semula menunjukkan kemungkinan ada pesawat yang buat air turn back. Ia tidak membuktikan bahawa ia merupakan pesawat berkenaan MH370. Sebab itu bila ada kemungkinan kapal terbang itu melakukan air turn back, bermakna ada kemungkinan pesawat berkenaan berada di dua lokasi, iaitu di Selat Melaka atau di Laut Cina Selatan. Dan kita membuat keputusan untuk membuat search and rescue, carian dan juga menyelamat di dua-dua kawasan ini. Dan itu merupakan satu tindakan yang bertanggungjawab yang telah pun disahkan oleh FAA, telah pun disahkan oleh NTSB, telah pun disahkan oleh AAIB daripada United Kingdom, di mana apabila kita tidak boleh mengenal pasti sama ada kapal terbang yang melakukan air turn back tadi merupakan MH370 pada ketika itu
maka carian di dua-dua kawasan ini telah dilaksanakan dan diteruskan. Walaupun mungkin timbul apa sebabnya kita lakukan pada masa yang sama, pada masa dan ketika itu, tetapi tidak ada kolaborasi dan verifikasi yang mengesahkan bahawa kapal terbang yang turn back itu yang berada dalam primary radar di pihak tentera merupakan pesawat yang sama. Ya, saya rasa terima kasih. Bagi batu dulu. Ya. Dah Menteri bagi batu dulu. Ya, lepas batu Shah Alam boleh. Kerana ada kontradiksi. Jawapan Menteri itu ada contradiction sikit. Menteri, saya nak lanjutkan soalan ini tentang SOP ini. Saya ingin tahu berapa lama tindakan ini dibuat, kerana kita lihat dalam radar, maksudnya saya bagi anggapan kita, bila sesuatu kemalangan atau berlaku, sepatutnya semua data di tangan harus dikumpulkan sekali. Tapi apa yang kita saksikan ialah pada 11 hari bulan Mac, tentera kata ada kemungkinan turn back. 12 Mac nafikan. 15 Mac bila Amerika Syarikat mengesahkan, kita setuju dengan finding Amerika Syarikat. Yang saya ingin tahu kan, berapa lama kita perlu makan masa untuk menganalisakan data-data ini sehingga ia mengambil seminggu untuk mengenal pastikan pesawat itu telah secara sah turn back menuju ke Andaman Sea atau ke Selat Melaka. So adakah ini delay ini adalah kerana teknikal? Memang kita data itu terlalu sophisticated, kita tak mungkin dalam 24 jam dapat mengesahkan, atau maklumat ini tidak sampai ke tangan kementerian. Saya ingin dapat pengesahan. Apa yang saya ingat pada ketika itu, di mana TUDM menafikan kenyataan atau spekulasi bahawa turn back itu merupakan kapal pesawat MH370. Tetapi tidak menafikan kenyataan awal mereka, iaitu ada kemungkinan bahawa turn back itu yang dapatnya dalam data radar TUDM, bukan di bawah DCA, bukan civil aviation. Dan kalau sekiranya itu tak didedahkan, yang boleh menjejaskan keselamatan dan ruang udara kita dari segi radar, kalau itu tak diperjelaskan, kita masih mungkin hari ini masih lagi mencari-cari di lautan China Selatan. Dan itu merupakan satu tanggungjawab kita yang kita buat keputusan mengenepikan kepentingan nasional, keselamatan negara, kerana untuk telus kepada orang ramai, telus kepada pakar-pakar yang sama ada datangnya daripada Amerika Syarikat, United Kingdom ataupun daripada Australia dan China, di mana kita mesti mendapat verifikasi, kolaborasi, supaya dalam keadaan sebegitu rupa kita tidak ada pilihan mengambil keputusan untuk mencari di dua-dua kawasan tadi. Itu merupakan keputusan yang kita telah buat yang berani, yang mungkin mengambil jumlah kos yang tinggi, tetapi telah pun disahkan oleh NTSB, FAA dan juga AIBB bahawa pada masa dan ketika itu kemungkinan kapal pesawat yang turn back di bawah radar yang kita kongsi bersama dengan mereka yang datangnya daripada pihak TUDM mungkin merupakan pesawat berkenaan. Kita tidak ada pilihan tetapi untuk membuat carian di dua-dua kawasan tadi. Yang Berhormat Menteri. Yang Amat, nak bagi mana yang Amat? Yang Berhormat Menteri. Boleh saya pasal Menteri ada kontradik tadi. Subang. Okay. Terima kasih. Okay. Terima kasih Datuk Speaker dan terima kasih pada Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri telah sebut beberapa kali maklumat daripada tentera udara tidak menunjukkan secara pastilah, secara pasti bahawa secara konklusif bahawa
apa-apa yang diperhatikan dalam radar itu ialah MH370. Baik. So bermaksudkan itu tidak dianggap sebagai kolaborasi lah yang diperlu. Jadi lepas ini kita akan bertanya pada Menteri Pertahanan lah tentang kapasiti apa radar itu. Pada masa yang sama, Perdana Menteri buat pengumuman pada 15 hari bulan Mac, iaitu hari Sabtu. Berdasarkan maklumat terbaru kononnya yang diterima pada masa itu, sekarang ada maklumat yang menunjukkan pesawat itu sudah ada di Indian Ocean dan bukan di South China Sea. Maklumat yang dikatakan itu ialah satellite signals yang didapati daripada British Telecom System itu Inmarsat yang dihantar kepada SITA dan lepas itu diberi kepada MAS. Ada laporan yang kredibel bahawa BBC sendiri telah melaporkan maklumat itu pada Jumaat 14 Mac. Perdana Menteri umum di sini di hari Sabtu. BBC sendiri sudah tahu pada Jumaat. Soalan saya ialah, institusi ini semua British Telecom, Inmarsat, semua sistem ini telah diketahui kepada MAS. Kenapa dalam 24 jam yang pertama, selain daripada maklumat daripada tentera udara kita, kenapa MAS tidak tanya kepada beberapa pihak ini dan dapat maklumat ini yang sudah ada dalam tangan mereka, dalam pengetahuan mereka, dan perolehi maklumat ini dan berikan kepada kementerian dan semua pihak di sini. Adakah itu disiasat oleh kementerian, dan kalau disiasat apakah jawapan dia? Kalau tidak disiasat, kenapa tidak disiasat? Sebab maksud saya ialah maklumat ini yang kita kata baru diperolehi dan diumumkan kepada Malaysia pada 15 hari bulan Mac oleh Perdana Menteri sendiri. Maklumat ini sudah ada dengan semua agensi ini pada dalam masa dalam hari pertama atau paling lewat hari kedua pesawat itu terhilang. Dan bagi saya, dan saya minta penjelasan ini, itulah sebab dia kita ambil 1 minggu, kita buang 1 minggu di mencari pesawat ini di South China Sea, masa yang sepatutnya digunakan untuk pencarian SAR di tempat yang ditunjuk selepas dia turn back, yang disahkan juga dalam radar tentera udara. Saya minta penjelasan itu. Sama ada Yang Berhormat lupa atau sengaja tak ambil tahu, pada masa dan ketika itu ada juga maklumat daripada satelit China yang menyatakan bahawa pesawat itu berada di lautan China Selatan. Dan kalau sekiranya kita pegang kepada semua maklumat yang kita terima pada ketika itu, bermakna bahawa SAR kita tak akan berjalan. Sebab itu kita konsisten, Kerajaan Barisan Nasional. Kerajaan kita konsisten, apa jua maklumat yang kita terima mesti disahkan. Sama ada yang di maklumat satelit China, di mana disahkan oleh APMM dengan pergi sendiri ke kawasan berkenaan, tak nampak ada pesawat, baru kita maklumkan. Tapi kalau sekiranya kita ikut semua maklumat yang kita terima daripada BBC ke, daripada China ke, daripada mana, kalau tidak ada kolaborasi, akhirnya Yang Berhormat juga akan tuduh kita tidak bertanggungjawab. Sebab itu apa yang kita lakukan dah masuk kepada fasa di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan koridor utara dan selatan. Dan itu betul, Yang Berhormat, tepat, di mana kita telah membuat pengumuman itu berdasarkan kepada ping atau handshake yang datangnya daripada Inmarsat. Itu pun kita tidak terima bulat-bulat. Ianya mendapat kolaborasi daripada FAA, datangnya daripada NTSB, datangnya dengan AIBB, di mana saya sendiri hadir di dalam taklimat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, di mana semuanya mengesahkan bahawa kemungkinan yang air turn back yang dapat kita lihat di dalam radar TUDM merupakan
MH370. Dan MH370 ini berada di kawasan koridor utara dan selatan. Masa dan ketika itulah kita telah umumkan pada orang ramai dan kita alih tumpuan kita daripada Selat Melaka dan lautan Cina ke selatan, lautan Cina Selatan kepada koridor selatan dan koridor utara. Hari ini saya berdiri di dalam Dewan Yang Mulia ini dengan berani menyatakan bahawa kita konsisten dalam pendirian kita dan terus untuk memastikan bahawa koridor yang begitu luas ini dengan kerjasama daripada 26 negara dengan kepakaran mereka, dengan satelit mereka, dengan radar mereka, dengan aset mereka, tumpuan kita hari ini bukan untuk toleh ke belakang, tetapi untuk keluarga-keluarga yang masih lagi ada harapan untuk menunjukkan bahawa kita tak putus asa akan terus mencari pesawat yang hilang ini. Well, you should have started a lot earlier. Tadi saya tanya, kapal terbang tu hilang pukul 1, kenapa sampai pukul 5 baru nak isytihar? Itu belum dijawab. Tadi yang berhormat menteri kata Vietnam dah mengesahkan bahawa kapal terbang itu telah tidak berada dalam ruang udara Vietnam. Saya harap Yang Berhormat Menteri jawab soalan yang saya kemukakan tadi. Apa SOP-nya? Tunggu 5 tahun, tunggu 5 jam, tunggu 7 jam, tunggu 10 jam. Bagi Lumat. Dalam SNR, every minute matters. Kita boleh berbahas baik. Dalam SNR, every minute matters. Dalam soal ini, tindakan saya dah beri ruang terlalu lewat. Ini yang saya tanya. Ikut SOP berapa jam? Siapa yang macam ni yang Muhammad Salam? Mengikut SOP berapa jam? Menteri tak jawab. Tak payah macam ni. Kita istilah yang Muhammad. Standard inilah, standard Yang itulah. Muhammad. Yang Muhammad, perkara ni serius Yang Muhammad. Kita bincang bagus-bagus ya. Dalam patah. Yang Muhammad. Saya beri Tanjung Karang. Tanjung Karang lepas tu dalam patah ya. Nyawa lah nak cepat. Jangan satu minggu. Jangan tanya soalan bilik. Terima kasih. Belajar dekat sah ni kat sekolah pondok, bukan kat luar negara. Terima kasih yang berhormat Menteri. saya dengar pihak sana dia mempertikaikan SOP dan mengapa lambat. Ini yang Salam ni dia macam kena penyakit meroyan sikit. Saya nak tanya yang berhormat. Saya bersetuju. Saya bersetuju dengan Yang Berhormat Menteri bahawa sesuatu yang belum kita umumkan mesti dia dapat kepastian. Kerana ia ini melibatkan sampai ke peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, saya begitu Yang Berhormat. Yang Berhormat pada minta pengumuman rasmi dia buat pada 11.30 pagi. Ada tak Yang Berhormat bersetuju ataupun tidak bahawa sebelum pengumuman rasmi ini dibuat, lebih kurang pukul 9.30 pagi ke pukul 10 pagi, bahawa satu berita, satu SMS telah pun diterima. Saya sendiri terima. Saya terima daripada kawan saya daripada New York. Dia kata kapal terbang itu landing di Nanning, China. Dan sehingga kan ada pula televisi tempatan mengumumkan. Ini menunjukkan bahawa tindakan yang dibuat oleh pihak kementerian itu betul. Kalau nak dengar segala apa yang dibuat oleh pembangkang ni, kita akan mengelirukan rakyat. Ini sebagai contoh. Sebelum diumum secara rasmi, saya ingat mungkin Yang Berhormat pembangkang pun dapat sampai dikeluar dari satu TV bahawa dia kata landing dekat Nanning. Itu menunjukkan pada ketika itu ketidaktentuan, ketidaksehan berlaku. Kan itulah tindakan kerajaan amat tepat sekali mesti verify sebelum mewakili kerajaan untuk membuat kenyataan. Tindakan betul. Hanya yang pihak pembangkang ni dia cuba nak spin isu ni, nak cari salah. Yang sehalang ni Lemot. Ini apa ni? Saya punya flow lah Yang Berhormat. Tadi bila saya tanya soalan, orang semua bising kata lama, panjang sangat soalan. Sekarang ni bila orang lain tanya soalan panjang-panjang tak ada pula. Ceramah kajian tak laku tu. I'm not interested 1 minggu, 2 minggu selepas itu. Saya nak tahu pada saat kapal terbang itu hilang. What did you do?
ni? Kalau tiap-tiap Ini salah. Lepas tengok. Lepas. Balik Jawab kasih balik sama speaker. Speaker Salam. Muhammad. Okey. Speaker, ini floor saya. Ini floor saya. Ya. Ini floor saya. Menteri bagi Ya saya jalan, Muhammad. sabar. Ya Muhammad. Semua Tak pun apalah. nak Yang Muhammad. nak tahu Okey, nak maklumat yang daripada Yang Muhammad Menteri. Yang Muhammad Subang dengan Sepang dia lawyer, dia faham peraturan. Yang ni dia tak faham peraturan. Jadi, soalan, bahas baik-baik Muhammad. Kita bahas peraturannya. Saya tanya Yang Berhormat Menteri. Saya tanya Yang Berhormat setuju ataupun tidak bahawa sebelum dia buatkan penjelasan jangan tergopoh-gopoh. Dah terbukti bahawa sebelum pengumuman resmi dibuat, Ya, soalan, saya tak apa tahu soalan? lah. Ini Salam dapat kita dah SMS. Yang Saya lain diam, dapat Yang Muhammad. Yang lain saya diam. dapat Duduk, Yang daripada Muhammad. New York kata dah landing dekat ini dan disiarkan pula dalam awani tak silap saya. Disiar. Jadi menunjukkan bahawa kalau kerajaan membuat tindakan tergopoh-gopoh, ia akan memalukan maruah negara kita. Ya. Sebab itu tindakan yang ambil itu betul. Bahawa mesti ambil secara SOP. Jangan setuju tidak Yang Berhormat bahawa SOP yang lepas itu ialah SOP mengikut standard luar. Yalah. Menteri, yang kita nak Batu duduk kita batu. sokong Tanjung Karang, Jangan kita batu. nak tahu Betul, berapa lama untuk Yalah, mengesahkan. betul lah tu. Berapa lama SOP Ya, Sebelum betul, pengumuman duduk. resmi dibuat, Ya, Ya, sebelum berapa resmi lama? dibuat, kata Kita dah nak telah tahu landing berapa dekat lama. ini. Yang Berhormat dapat tak? Saya Berapa tanya Yang lama? Berhormat dapat tak? Berapa lama Yalah, untuk betul mengesahkan? lah. Sebelum nak buat pengumuman mestilah Yang verify. Muhammad. Ada Dia Yang dalam Muhammad. Kalau SOP, ikut maklumat dalam awal, SOP kita search and landing dekat rescue, kita nak tahu Apa ni? berapa lama untuk Yang Muhammad. Kenapa terperlu macam ni Yang Muhammad? Yang Muhammad, sebentar Yang Muhammad. Saya minta agar kita berbahas dengan tertib. Masalah sensitif, masalah serius ni Yang Muhammad ya. Menteri pun kena jawab. Ya. Yang dalam patah. Jawab Nak bagi lagi, Tanjung Karang tadi. Okey. Di mana memang saya setuju sangat pada peringkat awal kalau kita ikut semua spekulasi dan maklumat yang kita terima dan kita ikut lead. Dan satu-satunya yang paling awal di mana ada yang mengatakan bahawa pesawat berkenaan telah mendarat di Nanning. Itu pun kita siasat. Ingat berapa dengan izin oil slick minyak yang kononnya dijumpai di lautan China Selatan. Itu pun kita hantar APMM, TLDM, semuanya berkisar kepada SOP dan juga kepada tindakan yang bertanggungjawab. Kalau kita tidak follow up kepada oil slick tadi, 3 ke 4, tak salah saya, life vest, life boat, setiap segala apa sahaja yang dimaklumkan, termasuk laporan-laporan polis, ketika itu berkisar hanya kepada di lautan China Selatan. Itu kita follow up. Kalau tidak, tak mungkin kita sekarang ini boleh sampai ke Northern dan Southern Corridor. Itu pun lepas kita membuat keputusan untuk mendedahkan maklumat daripada radar tentera. Dan lepas itu baru satellite Inmarsat yang digunakan. Ini semua merupakan tindakan yang bertanggungjawab. Kalau tak bertanggungjawab, pembangkang juga yang akan menduduhkan kita tidak melakukan apa yang sekarang ni dituduh. Dalam patah. Dia bagi dalam patah. Yang lain duduk Yang Muhammad. Ya, kita terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri oleh kerana datang untuk memberi satu taklimat sungguh pun hari ke-17. Dan tentulah keutamaan ialah untuk mencari pesawat dan harap kita berdoa bahawa 239 orang semua ini masih boleh selamat. Tetapi Yang Berhormat Menteri pun saya percaya bersetujui bahawa adalah banyak soalan yang bangkit bukan sahaja di tanah air kita tapi di seluruh dunia. It's become a world issue. Dan mungkin bukan sekarang untuk memberi semua jawapan-jawapan kepada soalan-soalan ini oleh kerana keutamaan ialah untuk cari. Sungguh pun hari yang ke-17 harapan lebih tipis tapi kita bersetuju bahawa kita tidak memputus asa apabila sungguh tidak ada apa-apa final news. Kita perlulah segala upaya untuk mencari pesawat dan mereka yang di atas. Tapi soalan-soalan kita perlu mula untuk buat persiapan. Khasnya oleh kerana sudah 17 hari dan harapan
dalam the first 2 weeks maybe, but now I think you have begin to look at the second stage, dan soalan-soalan yang timbul semacam apa yang mangkit, semacam apa yang berlaku pada 8 hari bulan Mac, apabila pesawat itu hilang 120, dan bukan adakah benar bahawa TUDM, radar TUDM pun dapat pun bahawa pesawat itu ada divert daripada perjalanan ni. Khasnya ada semalam dalam Star ini bahawa the officers called the Air Force, which confirmed they had determined the plane on the military radar but it diverted from this path. Bahawa bukan sahaja civilian DCA radar ada dapati bahawa missing, tetapi TUDM radar pun dapati. Kenapa? Soalan akan timbul, kenapa tidak akan diambil masa itu supaya untuk mengatasi masalah. Tapi ini semua after the event, dan sebab itu adakah soalan semacam sama, ada kita ada hilang 1 minggu untuk cari pesawat itu di tempat-tempat yang sepatutnya Indian Ocean, dan yang bermakna ada bahawa konsisten, betul kita memuji bahawa kerajaan dalam perkara ini konsisten, tetapi saya rasa dalam perkara ini lebih penting daripada konsisten ialah jangan hilang peluang untuk menyelamatkan nyawa-nyawa. Itu more important than consistency. Consistency important, but more important than consistency ialah bahawa tidak hilang peluang untuk selamatkan pesawat atau nyawa 239. Dan soalan saya masa bangkit ialah, dan ada bangkit oleh daripada yang berhormat daripada Seremban ialah, adakah yang berhormat Menteri bersetujui bahawa dalam malapetaka ini, disaster ini, ada suatu peranan yang patut dimainkan oleh Parlimen selain daripada eksekutif, semacam ada dimainkan Parlimen di lain negara, di mana untuk khasnya post disaster, untuk siasat, untuk mencari jawapan kepada 1001 questions ada bangkit hari-hari dalam surah tempatan atau dunia, 1001 questions yang perlu dijawab, dan satu soalan besar ialah mengenai credibility, mengenai transparency, dan perlu dijawab. Dan bukankah kalau satu Parliamentary Select Committee diadakan atau disediakan, sungguh pun bukan mula kerja sekarang, ada membantu kerajaan, membantu Malaysia dalam usaha untuk meyakinkan dunia bahawa dalam perkara ini kita bukan sahaja kompeten, transparent, tetapi kita tidak ada apa-apa untuk sembunyikan. Dan peranan ini ada dimainkan oleh parlimen yang lain, semacam Fukushima disaster di Japan atau lain-lain. Adakah Yang Perdana Menteri rela untuk memberi segala sokongan kepada usaha ini supaya maybe finger pointing at this time is not something we should do, but we have to find the answers. Tuan, dengan saya tambah sikit daripada Tuan Patah, kejap Lenggong. Menteri jawab dulu. Saya bersetuju sangat dengan cadangan Yang Berhormat tadi. Malah apa yang kita dapati dengan insiden ini bukan saja boleh menjadi sesuatu untuk kita kaji teliti pada masa yang akan datang, tetapi sebenarnya satu dunia sedang melihat kedudukan negara masing-masing dari segi maklumat satelitnya, dari segi radar primary dan secondary-nya. Kalau kita tengok Northern Corridor saja merentasi 11 buah negara. 11 buah negara ni akan kaji semula kemampuan mereka dalam konteks penerbangan. Dan ini merupakan satu unprecedented incident yang boleh membawa banyak perkara, dan bagaimana Parlimen Dewan ini yang mulia ini boleh membantu selepas ini. Saya terbuka untuk ahli-ahli yang berhormat untuk bersama-sama dengan kita dan bersama-sama dengan dunia melihat apa yang berlaku ini sebagai sesuatu yang tak boleh kita ulang. Sila Lenggong. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Ketua. Saya tidak heran nada rakan-rakan kita di pembangkang. Tapi cuma saya lihat seolah-olah nada yang dibawa oleh sebahagian daripada mereka lebih kurang sama dengan sebahagian daripada media antarabangsa. Ini juga harus disiasat oleh Menteri.
Saya nak sebut di sini dan saya nak ucapkan tahniah lah kepada kerajaan dan kepada menteri kerana hari ini kita dipahamkan 26 negara terlibat. Ini sesuatu yang cukup hebat. Ia mungkin berlaku kerana kekuatan dan kehebatan kepercayaan kepimpinan negara kita hingga membolehkan negara-negara luar memberi bantuan. Pemimpin luar memberi bantuan sokongan. Saya lihat kes-kes yang berlaku sebelum ini, tidak banyak negara yang memberi sumbangan besar kepada kita. Menguruskan krisis ini bukan satu perkara yang mudah kerana ia juga melibatkan bagaimana kita nak menguruskan mengurus aset ketenteraan, nak menguruskan isu persepsi rakyat, nak menguruskan bangsa. Lihat bagaimana di negeri China ini cukup sukar dan keupayaan kita mengendalikan sehingga setakat ini cukup baik. Saya fikir kalau kita benar-benar mempunyai semangat patriotik, inilah waktunya untuk kita sama-sama meletakkan kepentingan di hadapan. Cuma, Tuan Menteri, saya nak tanya, apabila negara-negara luar membantu kepada kita, apakah komitmen mereka? Dari segi komitmennya, apakah mereka sama-sama bersetuju untuk mencarinya sehingga dapat ataupun hanya dalam tempoh-tempoh tertentu saja? Dan satu lagi persoalan mungkin ditanya oleh rakyat ialah berkaitan dengan perbelanjaannya. Apakah mereka menyumbang sesuka hati atau bagaimana? Saya nak mendapat penjelasan kerajaan. Dari segi perbelanjaan setakat ini saya tak ada menerima permintaan atau tuntutan daripada mana-mana pihak. Dan semua telah pun menyatakan bahawa unprecedented dalam sejarah di mana 26 negara terlibat dalam satu operasi mencari dan menyelamat. Contohnya apabila pesawat-pesawat yang paling canggih di dunia digunakan dan ditempatkan di kawasan-kawasan yang mungkin dalam sejarah negara dan rantau ini tak pernah berlaku. Ia menunjukkan sedikit sebanyak penghormatan dan pengiktirafan dunia kepada kepimpinan negara. Saya nak nyatakan di sini contohnya Shanzi Y8 merupakan pesawat Cina yang paling canggih dalam SAR. Sekarang ini berada di lapangan terbang di Perth. Kita pada masa carian di lautan Cina Selatan, vessel Cina dibenarkan untuk melintasi kawasan Vietnam, tak pernah jadi dalam sejarah. Dalam keadaan di mana Illusion IL-76 daripada China sekarang sedang menerbang dan melintasi lautan ke Australia. Maklumat daripada satelit China dikongsi dengan Australia. P-8 Poseidon merupakan kapal terbang yang paling canggih di dunia. Hanya dua negara mempunyai kemampuan, iaitu India dan negara Amerika Syarikat. Kedua-duanya digunakan untuk search and rescue dalam MH370. Tapi tak jumpa lagi. Dah sesat. Sebab tu tak boleh salahkan kita. Tak jumpa. Sebab tu saya nak nyatakan. Kalau satu, takkan kita tak boleh bersatu. Berdoa lah, berdoa bagi siapa. Ini kan saya cakap. Main saya ini kan peluang saya cerita pula. Lagi pula saya cerita. Ini cerita Doremi cakap macam ni lah. Dah sesat. Ini Laksmana Doremi. Saya tahu bahawa pembangkang tak mau dengar penjelasan saya ni kerana tak boleh dipolitikkan. Ini bukan politik. Tetapi dalam nak bagi hal kenyataan, ini, nak bagi fakta. dalam hal ini saya setuju dengan Yang Berhormat Gilang Patap bahawa usaha kita sekarang ialah untuk memastikan bahawa SAR kita dan cara bagaimana kita dapat mengecilkan koridor utara dan selatan diteruskan. Sebab itu saya nak mengambil izin daripada Yang Dipertua kerana saya bawa dapat nota bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri akan berada di PWTC pukul 9 dan akan buat PC jam 10. Mungkin ada sesuatu yang dah diumumkan di mana kita boleh perkecilkan. Dengar kita orang cakap dulu. Biar dia perkecilkan kawasan. Kalau pembangkang, mungkin
mungkin Yang Berhormat Menteri Duduk. tidak memaklumkan kepada kita. Sebenarnya maklumat hilang kapal terbang ni diumumkan oleh berita TV3 jam 8 pagi. Kalau pembangkang setuju bahawa tumpuan kita ialah untuk menyelamatkan nyawa kemungkinan mereka yang berada di dalam pesawat MH370 dan tumpuan kita ialah untuk mencari pesawat berkenaan, maka apa jua perkara-perkara yang perlu penjelasan seperti yang Berhormat kata dari Gulang Patah, termasuk daripada wakil-wakil rakyat kita, daripada pembangkang pun silakan selepas ni. Tetapi yang paling penting sekarang ialah tumpuan kita, fokus kita ialah untuk mencari MH370. Setuju. Dan dengan itu saya mohon izin dalam masa yang ada ni, saya tahu Dewan akan bermesyuarat hanya pada sampai 9.30. Sebab tu izinkan saya baca apa yang saya telah pun dibekalkan ini supaya dapat direkodkan dalam Hansard. Itu penting. Ada soalan betul. Ada soalan yang izinkan saya membaca ucapan apa yang ada di dalam soalan yang belum dijawab untuk Hansard. Lepas tu saya terpaksa bergegas ke PWTC untuk meneruskan SCR. Timbalan Menteri Pengangkutan ada untuk meneruskan jawapan-jawapan kepada soalan saya. Yang Mohd Menteri ingin untuk menghabiskan draft jawapan dan saya benarkan. Ada soalan yang lain duduk, Yang Mohd. Soalannya apakah SOP? Tuannya Dipertua. Yang lain duduk. Tuannya Dipertua. Apakah SOP itu Koridor utara merentasi bermula dari bahagian utara Thailand hingga ke sepatan Kazakhstan dan Turkmenistan. Manakala koridor selatan merentasi dua buah negara. This is Parliament. He's reading in Parliament. Let him finish reading. Iaitu Indonesia dan Australia. Mencelah. No, he must give us the opportunity to ask questions. He's not dictating what to. Bahagian selatan Lautan Hindi. This is just like the Prime Minister's press conference. Mengikut maklumat terkini. Yang lain dah dengar, Yang Mohd. Duduklah ya. Kita akan ringkaskan. I just want a jaminan. Ada yang nak dengar jawapan Menteri. Duduk. Kita nak jaminan saja dia akan bagi ambil soalan. Itu saja. Just give the assurance. Mengikut maklumat terkini SCR pada 22 Mac 2014, saya benarkan. Let him finish. Sebanyak 26 negara jaminan dia akan ambil soalan. merangkumi 36 pesawat dan 21 kapal terlibat dalam operasi mencari MH370. Menteri, bagilah kami tanya soalan. Pencarian juga dilakukan dengan menggunakan satelit daripada Amerika Syarikat, United Kingdom, Australia, China dan Perancis. Pengurusan dan pengendalian operasi SCR merupakan satu usaha This is Parliament yang amat mencabar memandangkan skop pencarian yang amat luas di lautan Hindi dan jauh daripada tanah daratan serta keadaan cuaca yang tidak menentu. Kita ada soalan yang perlu dijawab. Karangan untuk SPM ke? Gelang Patah sendiri telah menyatakan bahawa apa jua persoalan yang perlu diperjelaskan kita boleh buat kemudian. Yang penting sekarang ialah untuk usaha mencari dan menyelamat. You can ask kita setuju. Sekarang ni tujuan kita dalam masa yang ada ni ialah untuk merekodkan dalam Hansard satu perkara ini Dewan yang bersejarah. Ini bukan zoo negara. Duduk. Yang Mohd, Ibu Barat. tak fahamlah perangai macam ni, Yang Mohd. Tak faham. Tak, dia boleh foto state bagi kita. Tak. We want to. You don't want to hear. Other parliamentarian wants to hear. Bro. Hey, Saya cakap I said saya benarkan Menteri untuk menjawab. Berhormat Menteri. What is wrong with you? Berhormat Menteri. Okay, just 1 minute for question. Nak kedah sikit. Okay, Nak kedah ya. just 1 minute. Just 1 minute for question. Bagi 1 minit. Bukan. 1 minit. 2 minit. Point dia. Point dia. Just 2 minutes for question. 2 minutes for question. Habiskan, Yang Mohd. Apa ni, Yang Mohd? Berhadapan tak perlu Yang Mohd. bagi teks edarkan kepada kami. Soalan tak baca boleh, sendiri. Menteri, apa benda? Rakyat nak tahu penjelasan. Banyak Proporsional. soalan nak perlu dijawab. This doesn't happen in Australia. It's happening in Malaysia.
Only in this country, hanya di negara kita, kerajaan tak berani nak bagi keterangan. You should dare to fikir bahawa tak ada masalah. Kita boleh tumpukan seluruh permasalahan isu yang kita bangkit tadi itu melalui jawatankuasa pilihan khas. Menjawab kepada pokok sena, saya kata saya terbuka kepada apa jua siasatan dan juga kaji siasat selidik kepada apa yang kita lalui. Tetapi saya sendiri seorang diri tak boleh membuat keputusan itu. Jadi dari segi saya sebagai menteri yang bertanggungjawab, boleh membawa cadangan itu kepada Perdana Menteri, kepada Parlimen. Saya beri jaminan bahawa secara peribadi dan saya sebagai menteri yang bertanggungjawab akan membawa perkara ni untuk keputusan. Dah pun dikemukakan. Kalau itu memuaskan pokok sena, biarlah saya habiskan. Saya bagi jaminan. Kalau pokok sena bagi jaminan. Soalan. Izinkan saya habiskan. Ya, habiskan Ahmad. Terima kasih. Habiskan. Dia mesti habiskan. Ahmad. Lumut duduk yang Lumut. Duduklah Muhammad. What is this? Ya, Menteri. Yang Menteri habiskan. Lumut duduk yang Muhammad Lumut. Pokok sena dah puas. Lumut. Dah puas hati dah. Tanya soalan boleh lah. Yang Lumut. Yang Muhammad Lumut duduk yang Muhammad. Tak payah tunjuk macam ni perangai yang Muhammad, cukuplah. Nak tunjuk pada siapa, cukuplah yang Muhammad. Pengumuman. Menteri bagilah, nanti pensan nanti kesian dia. Bagi saya pulang, saya nak tanya Menteri, sejauh mana Menteri menggunakan Yang Lumut. Yang Muhammad Lumut. Pokok sana. Lumut. Duduk yang Muhammad. Yang Muhammad. Yang Muhammad pada ketika ini, Yang Muhammad pada ketika ini defying the order of the speaker. Itu tahu tak? Tak dengar. Yang Muhammad tidak menghormati keputusan speaker. Okey, tak dengar. Terima kasih. Masuk radar tu. Okey, sebenarnya Datuk akan bawa perkara ni. Terima kasih. Sebab saya malu tengok Lumut PM macam gitu. Dalam keadaan yang begitu serius. Habis tak bagi peluang macam dalam mana keadaan Datuk, orang lain pun macam tu juga. Yang Muhammad Menteri, kenalah walaupun kerajaan berhadapan dengan aktiviti penyelarasan yang kompleks di kalangan 26 buah negara, pengurusan operasi SAR dapat diselaraskan dengan tersusun dan lancar. Kerjasama yang ditunjukkan oleh negara-negara yang terlibat dalam usaha pencarian NH370 merupakan sesuatu yang tidak pernah berlaku dalam sejarah penerbangan dunia. Tuan Yang Dipertua, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih di atas keprihatinan dan pemahaman ahli yang berhormat bin Tulu serta ahli-ahli yang berhormat lain yang terus memberi sokongan, malahan menyarankan agar kenyataan berhubung isu kehilangan MH370 tidak dikeluarkan sehingga kesahihan dikenal pasti. Berkaitan saranan untuk menaik taraf kemampuan dan kapasiti radar sedia ada milik DCA seperti yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Lenggong dan Yang Berhormat bin Tulu, insiden MH370 yang unprecedented ini sudah pasti menuntut kita mengkaji apa yang telah berlaku agar usaha-usaha penambahbaikan perlu dilakukan bagi meningkatkan lagi tahap keselamatan operasi penerbangan. Saya percaya soal keselamatan lapangan terbang di negara ini telah menjadi topik utama perbincangan Yang Berhormat seperti mana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sempang Renggam, Yang Berhormat Kalabakan dan Yang Berhormat Kelang
berhubung aspek pemeriksaan keselamatan di lapangan terbang seperti pemeriksaan badan dan cadangan memasang milimeter with full body scanning dengan izin di lapangan terbang. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, peraturan-peraturan berhubung isu keselamatan di lapangan terbang adalah sentiasa mengikut piawaian antarabangsa. Tetapi saya sebutkan tadi, piawaian antarabangsa mungkin hari ini perlu dikaji semula oleh kerana apa yang kita lalui dengan MH370. Walaupun ia telah ditetapkan di bawah Annex 17 Aviation Security, International Civil Aviation Organization ICAO, di mana kita merupakan seorang ahli tetap di dalam organisasi ini, apa yang kita lalui dalam MH370 ini mungkin akan ubah piawaian-piawaian antarabangsa yang sedia ada. Namun begitu, kerajaan bersedia meniti semula cadangan pemasangan alat-alat tersebut di masa-masa yang akan hadapan, dan di sini seperti yang dicadangkan oleh ahli yang berhormat daripada Kawalan Patah, ahli-ahli yang berhormat dialu-alukan untuk memberi pandangan-pandangan untuk mendamah baikkan. Tetapi hari ini tugas dan tanggungjawab saya sebagai menteri yang memangku jawatan Menteri Pengangkutan ialah untuk mencari pesawat dan memastikan bahawa penumpang selamat. Kepada keluarga dari seluruh dunia, satu-satunya maklumat yang amat mereka mahukan adalah maklumat yang belum kami ada ketika ini, iaitu lokasi MH370. Perkara yang menjadi fokus utama kami pada setiap masa ialah untuk mencari pesawat berkenaan. Dan pada setiap hari yang berlalu, kami bersama-sama negara-negara yang terbabit akan terus melipat gandakan usaha SAR ini. Saya ingin menyampaikan perhargaan khas kepada semua negara yang terlibat dalam pencarian MH370 ini. Saya ingin memberi jaminan bahawa kerajaan komited untuk meneruskan usaha pencarian MH370 dan tidak akan sesekali berputus asa walaupun pelbagai cabaran dan rintangan berada di hadapan kita. Pihak kementerian ingin menegaskan bahawa kerajaan tidak pernah menyembunyikan sebarang maklumat seperti yang didakwa oleh sesetengah pihak. Malah kerajaan sentiasa telus dalam menyampaikan maklumat terkini kepada semua pihak sehingga kesahihan dikenal pasti. Kerajaan amat menghargai penyertaan, sumbangan dan bantuan daripada negara-negara yang terlibat dalam operasi ini. Setahu saya, negara-negara ini tidak langsung membangkitkan kos operasi seperti yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat Batu. Malahan mereka secara sukarela menawarkan peralatan dan aset-aset canggih yang dimiliki mereka. Sehubungan dengan itu, saya ingin menyeru dan mengharap agar kita semua bersama-sama mendoakan semoga usaha ini bakal menghasilkan keputusan yang positif. Marilah kita bersama-sama mengetepikan perbezaan politik dan kepentingan peribadi sebagai tanda sokongan dan seterusnya dapat menunjukkan kepada masyarakat dunia bahawa Malaysia bersatu dalam menzahirkan perasaan simpati atas kesukaran yang dilalui oleh keluarga penumpang dan anak-anak kapal dalam insiden MH370 ini. Dengan izin yang di-Pertua, izinkan timbalan saya meneruskan penggulungan kita. Ya, yang berhormat Menteri, yang timbalan akan jawab yang Kuantan punya bahas ke? Dia ada press conference sekarang penting. Saya benarkan agar timbalan dia menyambung. Terima kasih. Yang di-Pertua tolong minta Menteri datang esok untuk jawab selanjutnya. Ya. Timbalan Menteri. Timbalan Menteri. Datuk. Timbalan. Yang Muhammad. Saya minta. Yang Muhammad, sebentar Yang Muhammad. Saya cuma Yang Muhammad sebentar Yang Muhammad. Dengar baik-baik. Yang Muhammad, ramai di kalangan Yang Muhammad inginkan kerajaan membuat satu ministerial statement. You know ministerial statement? Itu bentuk ministerial statement. Ministerial statement yang diminta mengikut peraturan masyarakat tidak ada soal jawab pun. But you don't want to listen. Habiskan jawapan yang menteri buat bagi pihak kementerian. Kemudian boleh tanya soalan. Ministerial statement yang Muhammad minta itu tak ada ruang untuk soal jawab. Hari ini selepas dia jawab, selepas menteri jawab, kita bagi ruang interjection. Boleh. Tetapi dengan adab, bagus-bagus.
Macam awal-awal tadi itu cantik tu. Ya. Datuk yang di-Ketua. Sorry, minta penjelasan. This was not a minister statement. I know this is not a minister statement. Tahu, bukan minister statement. This was record. We must make it clear. But you have been asking. But we wanted to ask questions. Dah tahu. Tetapi let him finish. Allow question. Dia tak mahu soalan. Dia tak halang pun. Itu masalah dia. Tak halang pun. Berapa orang dah? Yang Muhammad dah pun minta soalan tadi. Tak halang pun. Dia ini yang problem. So sekarang ini kita habiskan jawapan menteri. Kita kemudian sebut itu ministerial statement. Itu bukan ministerial statement. Tahu. Sebab tu saya bagi tahu ministerial statement tak ada soal jawab. Datuk yang di-Ketua, saya ingin menyambung ucapan daripada Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Kinabalu Bertangan telah membangkitkan perkara berhubung pemindahan operasi AirAsia daripada Terminal 2 ke Terminal 1 lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu.